Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. PTPTN umum agihan dividen 3.60% bagi skim simpan SSPN 2023 dengan peruntukan lebih 357 juta ringgit. Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan 6.25 juta pemegang akaun terima manfaat. Jumlah agihan dividen tahun ini meningkat berbanding 3.05% tahun 2022 sekaligus membuktikan kecekapan PTPTN uruskan dana simpanan. Bayaran dividen akan dikreditkan terus ke akaun simpanan PTPTN. Penyata simpanan boleh disemak mulai esok. Bank Rakyat Pula Umum dividen 15% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023. Ia membabitkan jumlah pembayaran RM424.62 juta kepada 802,823 anggotanya. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dividen itu akan dibayar mulai hari ini. Sempena ulang tahun Bank Rakyat ke-70, dividen istimewa 2% turut diumum dengan jumlah pembayaran lebih 56 juta ringgit. Ia akan diagih berdasarkan pegangan saham layak pada 31 Disember tahun lepas. Produk perancangan warisan amanah raya termasuk hibah dan wasiat akan ditawar secara automatik kepada pemilik rumah mesra rakyat bawah SPNB. Inisiatif bakal beri manfaat kepada pemilik untuk pastikan kelangsungan pemilikan kediaman oleh pewaris pada masa hadapan. Ia melibatkan bayaran serendah RM1,000. Dan ini pula usaha pastikan keselamatan dan kebajikan pekerja industri kreatif lebih terjamin. Menteri Komunikasi berkata, cadangan pindaan Akta Finas 1981 akan mengambil kira standard kontrak yang ditawar kepada penggiat seni. Ini termasuk perkara berkaitan caruman KWSP atau Perkeso. Proses pindaan akta berkenaan dijangka ambil masa setahun. Dalam tempoh itu, pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Finas diminta tambah baik kontrak sedia ada. Program Jualan Rahmah PJR Aidilfitri anjuran KPDN diadakan di 302 lokasi berjadual seluruh negara hingga Selasa ini. Ia menawarkan diskaun antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Jualan meliputi barangan keperluan harian selain produk makanan khusus untuk menyambut Lebaran. Ini termasuk daging lembu, ayam dan beras. Maklumat lanjut layari laman sesawang rasmi KPDN. Jualan Semarak Syawal Agro Madani juga tawar barangan keperluan pada harga berpatutan. Ia berlangsung sejak Rabu lepas hingga menjelang Aidilfitri di 753 cawangan pemasaran fama. Ini termasuk Pasar Tani, Agro Bazar Rakyat dan Pusat Transformasi Luar Bandar. Barangan yang dijual termasuk daging, ayam, sayur serta kuih muih. Penganjurannya turut beri peluang kepada usahawan untuk jana pendapatan tambahan. Baik, sementara itu, KPDN pergiat pemantauan untuk pastikan peniaga tidak naikkan harga barang semasa musim perayaan Aidilfitri. Timbalan menterinya memaklumkan 2,200 penguatkuasa dan hampir 1,000 pegawai pemantau KPDN digerakkan setiap hari untuk tujuan itu. Ia membabitkan lebih 1,000 premis termasuk pasar raya, kedai runcit dan pasar awam. Pemantauan tidak hanya melibatkan 22 barangan bawah skim harga maksimum musim perayaan, malah meliputi barangan lain. Kesalahan alat penimbang, tiada tanda harga dan promosi mengelirukan. Demikian antara kesalahan tertinggi direkodkan Ops Pantau pada 12 Mac hingga 4 April lalu melalui pemeriksaan KPDN di 38,000 premis di seluruh negara. Sebanyak 164 kompaun bernilai hampir RM600,000 telah dikeluarkan kepada premis atas pelbagai kesalahan. Ops Selamat 22 sempena Aidilfitri akan dilaksana mulai Isnin ini hingga 13 April. Ia bertemakan Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi. Ketua Polis Negara berharap masyarakat beri kerjasama penuh untuk capai sasaran operasi berkenaan sekaligus memastikan Syawal disambut dengan rasa selamat dan sejahtera.
119,880 tiket perkhidmatan ETS sempena Aidilfitri habis dijual sejak dibuka 30 Oktober lalu. Ia membabitkan perjalanan 4 hingga 15 April ini. 32 perkhidmatan ETS disedia setiap hari untuk semua laluan dari Gemas ke Padang Besar. Bagi tren KTM Intercity pula, 44% tiket sudah dijual. Manakala tren shuttle Tebrau pula 76%. Baik, sementara itu, Menteri Pengangkutan memaklumkan 6 perkhidmatan ETS tambahan disedia KTMB. Masing-masing 2 perkhidmatan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar KL Sentral dan KL Sentral, Butterworth KL Sentral. Juga perkhidmatan ekspres laluan KL Sentral, Ipoh KL Sentral dan 85% daripada keseluruhan 15,120 tiket sudah terjual sejak 22 Mac lalu. UTM Skudai menyediakan 19 bas untuk menghantar 722 pelajar balik kampung sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Proses penghantaran pulang berlangsung hari ini dan esok melibatkan 9 negeri di Semenanjung. Inisiatif berkenaan melibatkan kos RM41,183. 4 lokasi titik panas kemalangan dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perlis. Ia melibatkan Jalan Alor Star Kangar, Lebuhraya Changlun Kuala Perlis, Jalan Kangar, Kangar Jaya Kuala Perlis dan Jalan Kangar Padang Besar. Pemantauan di lokasi berkenaan akan ditingkatkan dengan rondaan berkala bermula semalam hingga 21 April ini. JPJ Pulau Pinang pula menggesa pengusaha bas ekspres menyediakan pemandu kedua untuk setiap perjalanan lebih 300 km. Ini penting demi keselamatan pemandu dan juga penumpang. Hasil operasi khas sempena Aidilfitri baru-baru ini, 121 bas diperiksa dan didapati ramai pengusaha gagal sediakan pemandu kedua. Catuan air tidak akan dilaksanakan di Johor sepanjang Aidilfitri ini. Menteri Besarnya berkata kerajaan negeri sudah ada perancangan untuk pastikan bekalan air cukup sepanjang tempoh perayaan itu. Ini termasuk bersedia dengan lori tangki air dan tangki air statik jika bekalan terganggu. Paras air 3 empangan di Johor susut susulan cuaca panas ketika ini. Di Sabah, SESB menyatakan catuan bekalan elektrik tidak akan dilaksana pada musim perayaan Aidilfitri. Bekalan elektrik di negeri itu dijangka stabil sepanjang tempoh tersebut. Kapasiti bekalan tenaga di Sabah dan Labuan terus dipertingkat SESB. Ini menerusi penyediaan 6 set jana kuasa sewaan. Malaysia komited salur bantuan kemanusiaan tambahan kepada rakyat Palestin di Gaza. Menurut Perdana Menteri, kerajaan masih mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Bagaimanapun, fokus ketika ini tertumpu kepada penghantaran bantuan dari Malaysia yang sudah bersiap sedia di Rafah. 194 kaki tangan Istana Negara menerima sumbangan beras kurniaan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kurniaan Sri Paduka disampaikan melalui Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara. Bulan lepas, Istana Negara menyatakan Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan sumbangan peribadi 25,000 kampit beras 10 kg kepada asnaf. Sumbangan disalur sepanjang Ramadan ini. Menyelesaikan masalah lebih 100 keluarga miskin Tegar di Pulau Pinang dalam masa sebulan. Usaha itu dilaksana bersama Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dengan Kerajaan Negeri. Menurut Perdana Menteri, menerusinya keluarga terbabit akan dibawa keluar daripada kelompok miskin Tegar sekaligus membolehkan Pulau Pinang mencapai status kemiskinan Tegar sifar menjelang 1 Jun ini. Program Ihsan Kuskop pula, inisiatif terbaru bagi menoktahkan kemiskinan di Sabah. Menterinya memaklumkan ia membabitkan pelbagai program keusahawanan, koperasi dan pendidikan. Menerusinya, golongan sasar akan dibantu untuk tingkatkan taraf hidup, seterusnya membawa mereka keluar daripada belenggu kemiskinan. Cadangan pelaksanaan program itu akan dimaklumkan kepada Perdana Menteri sebelum dilancar pada separuh tahun kedua tahun ini. Kontraktor harus ambil peluang untuk memperoleh pelbagai projek pembinaan negara bernilai RM180 bilion tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya memaklumkan RM90 bilion daripadanya merupakan perbelanjaan pembangunan kerajaan persekutuan. Bakinya daripada sektor swasta. Projek-projek terlibat termasuk pembinaan bangunan, jalan dan jambatan selain kerja-kerja penyelenggaraan.
Akta Penyelarasan Perindustrian ICA 1975 dicadang disemak semula. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, ia bertujuan mempercepat pelaksanaan projek-projek pelaburan melibatkan industri dan komitmen ekspor. Syur mengenainya dikemuka pada mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan. ICA 1975 diperkenal untuk kekalkan perkembangan yang teratur dalam sektor perkilangan negara. Ia tidak pernah disemak sejak 1976. KDNK negara dijangka kekal pada 4.6% tahun ke tahun pada 2024 berbanding unjuran Julat rasmi 4.0 hingga 5.0%. RHB Research menyatakan momentum pertumbuhan dijangka meningkat separuh pertama tahun ini. Ia seperti diperlihatkan indeks utama kompositnya bagi Malaysia. Pertumbuhan KDNK akan disokong pemulihan prestasi perdagangan dan permintaan domestik yang kukuh. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $113.8 bilion Amerika setakat 29 Mac lalu. Paras Rizab ini telah mengambil kira perubahan suku tahunan bagi penilaian semula pertukaran asing. BNM menyatakan ia juga memadai untuk membiayai 5.6 bulan import barangan dan perkhidmatan selain 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Gempa bumi di Taiwan. 59 orang yang terperangkap dalam terowong berhampiran Taman Taroko di Hualien berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat giat dijalankan. Fokus tertumpu kepada usaha mengesan 3 bas membawa 30 pekerja hotel selain 11 individu. Setakat semalam, bencana mengorbankan 10 individu selain mencederakan 1,000 yang lain. Filipina dilanda wabak selsema burung H5N1. Ia dikesan di sebuah ladang ternakan di Leyte yang menempatkan lebih 60,000 ekor burung. Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia melaporkan kematian 4,475 burung akibat wabak itu setakat ini. H5N1 dibawa oleh burung liar yang berpindah dan kemudiannya berjangkit antara ladang. PBB menggesa Israel berhenti serang kaki tangan agensi bantuan kemanusiaan di Gaza. Ia tindakan tidak berperi kemanusiaan yang mencetuskan kemarahan masyarakat global. Terbaru, 7 kaki tangan badan amal World Central Kitchen terbunuh diserang tentera Zionis. Pertempuran Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu mengorbankan 196 petugas bantuan kemanusiaan. 14 maut dan 2 cedera dalam satu kemalangan antara sebuah truk dengan sebuah bas di Bolivia. Polis tempatan berkata, antara yang maut ialah 9 wanita, 4 lelaki dan seorang kanak-kanak. Lori yang mengangkut garam telah terbabas ke seberang jalan dan melanggar bas berkenaan. Kemalangan itu berlaku di jalan raya yang menghubungkan Bandar Andes Oruro dan Potosi. Kira-kira 200 tan serpihan besi dikeluarkan menerusi operasi pembersihan serpihan runtuhan Jambatan Baltimore. Ia melibatkan pemotongan bahagian atas salah satu bahagian utara jambatan utama. Operasi pengalihan serpihan menunjukkan kemajuan dalam situasi yang sukar selain cabaran cuaca buruk. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Janet Yellen memulakan lawatan ke China. Pesawat membawa Yellen mendarat di pusat industri selatan China, Guangzhou, tengah hari semalam. Tumpuan lawatan beliau terarah kepada hubungan ekonomi yang sihat selain menyediakan persaingan adil untuk firma dan pekerja Amerika. Satu pertemuan dengan Perdana Menteri Li Qiang dijadualkan berlangsung Ahad ini di Beijing. Baik saudara, sekian sahaja Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. RTM, teman setia anda.